Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Al-Marhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bihadza yazharu laka anna aqidatana bihamdillahi asfa wa athhar. Fal abdu la yaf'alu syai'an bi nafsihi mahma kanat ratbatuhu aw darajatuhu, hatta afdalul khalqi sallallahu alaihi wasallam innama yu'ti wa yamna'u wa yadurru wa yanfa'u wa yujibu wa yu'inu billahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang pertama, anjuran Masjid Al-Ikhlas seksyen 13 Shah Alam, menggunakan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah, kefahaman-kefahaman yang wajib diperbetulkan, hasil tangan As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Masih lagi almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala cuba membetulkan kefahaman sebahagian dari umat Islam yang begitu mudah menganggap syirik kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun ada kesepakatan yang jelas di kalangan umat Islam mempertahankan tauhid dan menolak syirik, tapi telah berlaku salah faham yang serius tentang apa yang dikatakan sebagai syirik. Lalu kata beliau, wa bihadza yazharu laka, dan dengan ini jelaslah bagi kamu, iaitu jelas bahawa hakikat pertolongan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu memohon pertolongan, maka hendaklah kamu mohon pertolongan dengan Allah. Itu adalah hakikat. Dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menisbahkan pertolongan kepada makhluk dari segi asbab, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man farraja an mu'minin kurbatan
min qurabid dunya ila akhiril hadis. Barang siapa yang melepaskan daripada seorang mukmin itu satu kesusahan. Padahal tadi hakikat yang melepaskan kesusahan adalah Allah. Tiba-tiba jadi open kepada sesiapa. Sesiapa juga boleh melepaskan kesusahan satu orang. Tidakkah bercanggah? Jawabnya tidak. Kerana yang melepaskan seseorang itu daripada kesusahan adalah Allah, itu adalah hakikat tauhid. Sementara menisbahkan kepada makhluk melepaskan kesusahan satu orang, itu hanyalah penisbahan secara sababiyah, secara asbab, dan juga kasbiyah, secara usaha dan ikhtiar. Ya, tidak ada percanggahan, masing-masing di dalam skupnya masing-masing. Sama sebagaimana yang kita selalu sebut sebelum daripada ini, dalam ayat yang sama, seolah-olah ada percanggahan, padahal tidak. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama. Ma di situ adalah ma nafiyah, ma menafikan, dan bukanlah kamu yang melontar. Allah menafikan, bukan manusia yang melontar. Id ramaita, ketika mana kamu melontar. Lalu Allah menisbahkan kepada manusia kembali. Baru sejenak ya kita baca Allah menafikan, bukan kamu yang melontar. Direct selepas itu Allah menisbahkan kepada manusia id ramaita, ketika mana kamu melontar. Sepintas lalu seolah-olah ada percanggahan antara awal ayat dengan selepas daripada ayat tersebut. Tak mungkin. Kerana tidak mungkin berlaku percanggahan dalam kalam Allah. Yang perlu kita lakukan adalah memahami setiap satu dalam konteks yang sebenar. Bila tidak faham iaitu, itulah jadi mudah mensyirikkan. Wa ma ramaita, takdirnya apa? Wa ma ramaita khalqan. Idh ramaita, apa yang difahami? Idh ramaita kasban. Bukanlah kamu yang melontar dengan erti kata menciptakan. Lontaran itu bukan kamu. Al-khalqu lillah. Menciptakan itu adalah milik Allah. Idh ramaita kasban, ketika mana kamu melontar dalam bentuk usaha dan ikhtiar. Dinisbahkan kepada manusia. Kemudian dikonfirmkan hakikat sebenar, walakinnallaha rama, ai haqiqatan. Akan tetapi Allah lah yang melontar secara hakikat. Kerana manusia itu juga Allah yang ciptakan. Ya, kekuatan yang ada pada manusia juga Allah yang berikan. Ya. Jadi tidak ada percanggahan ya, antara hakikat tauhid dan juga asbab dari segi syariat. Kalau tak faham yang ini, dia akan jadi minda dia bercelaru. Dia akan jadi gagal faham. Walaupun dia setuju dengan kita mempertahankan tauhid dan menolak syirik, dia gagal faham mana satu yang tauhid dan mana satu yang syirik. Maka jelaslah bagi kamu bahawa akidah kita, alhamdulillah lah, dengan pujian kepada Allah, adalah lebih murni dan lebih bersih lagi. Berbeza dengan yang disangkakan oleh golongan yang suka menuduh syirik kepada umat Islam. Sebenarnya akidah kita yang demikian itu yang terlebih bersih dan suci. Lalu yang kita fahami apa? Seorang hamba itu sebenarnya dia tidak melakukan satu apa pun dengan dirinya sendiri. Setinggi mana pun kedudukan dan darajatnya, sehinggakan kepada sebaik-baik makhluk sallallahu alaihi wasallam, ya, apa? Hakikatnya tidak melakukan satu apa pun. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia makhluk, kalau kamu suluh dengan suluhan hakikat, baginda juga tidak mendatangkan sebarang manfaat, juga tidak menolak sebarang mudarat. Ini jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak milik untuk diri aku sendiri. Bila tu? Masa Nabi SAW masih hidup.
Golongan yang gagal faham, dia membezakan. Kata dia, oh kalau hidup tak apa. Hidup boleh tolong kita. Tak syirik kita minta tolong dengan orang yang hidup. Tapi kalau mati dia tidak boleh tolong, maka syirik kalau kita minta tolong dengan dia. Jangan begitu. Yang hidup pun bukan semua boleh tolong kita. Ramai saja orang yang hidup, dia sebenarnya tak mampu nak tolong kita. Kadang kita minta tolong, dia cakap minta maaf, saya tak mampu nak tolong. Adakah syirik? Jadi syirik bukan soal mampu tak mampu. Orang yang kita minta tolong dengan dia untuk menolong. Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Atau memakhlukkan Allah Ta'ala. Itu syirik. Jadi kena faham betul-betul. Jadi kalau kita lihat secara hakikat, itu dia. Katakanlah, yakni, wahai Muhammad SAW, aku tidak milik untuk diri aku sendiri. Kalau untuk diri sendiri tidak milik, maka untuk orang lain pasti juga tidak milik. Kaedah menyebut faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, ia tidak boleh memberi. Kalau Nabi SAW tidak punya manfaat dan mudarat untuk diri baginda sendiri, maka baginda juga tidak memberi manfaat dan mudarat untuk orang lain. Tetapi memangkah Nabi SAW tidak ada manfaat untuk manusia? Tidakkah Nabi SAW menolak mudarat daripada manusia? Ya, betul. Itu namanya sabab. Jadi ayat itu ada sambungannya. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat illa ma syaa Allah. Kecuali apa yang Allah Taala kehendaki. Dan memang terbukti Allah Taala kehendaki bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa manfaat yang sangat besar, ya, kepada manusia dan menolak mudarat yang banyak dari manusia. Manfaat yang paling besar adalah tauhid. Mudarat yang paling besar adalah syirik. Ini dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah merakamkan ini dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu itu kecuali itu menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi jangan keliru, ya, antara hakikat dan juga asbab. Keliru yang ini akan terjerumus di dalam kancah mensyirikkan umat Islam. Sedangkan itu sangat berbahaya. Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu menuduh saudaranya sebagai kafir ataupun musyrik, maka tuduhan itu akan berpatah balik kepada orang yang menuduh, sekiranya yang dituduh tidak demikian. Kita ulang. Maka dengan itu terzahirlah, jelaslah bagi kamu bahawa akidah kita itu, puji bagi Allah, itulah yang lebih suci dan bersih. Maka yang kita fahami adalah seorang hamba itu tidak berbuat sesuatu apapun dengan dirinya sendiri. Betapa tinggi pun kedudukan dan darajah dia, kedudukan dan darjat dia, sehinggalah sebaik-baik makhluk, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda pun hanya saja baginda mampu memberi dan mencegah, baginda mampu memberi mudarat dan juga manfaat, baginda mampu memperkenankan dan menolong billah, dengan Allah, bukan ma'allah, bukan berserta dengan Allah. Allah tolong lain, Nabi punya pertolongan lain, iaitu syirik. Tapi billah, yakni dengan kudrah iradah Allah. Itulah hakikat yang kita selalu sebut, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kena faham yang ini betul-betul. Mafahim yajibu antussahhah. Kalau tidak, akan jadilah sebagaimana sebahagian manusia. Cuba lihat, ya. Ini print screen, ya. Grup WhatsApp, ya, ada kawan share tadi. Yang dinamakan grup WhatsApp ini bersatu menolak bid'ah. Baguslah. Kalau bid'ah yang sayyi'ah dhalalah, memang kita bersatu untuk menolak. Tapi kita tidak menolak bid'ah yang hasanah. Ya. Lalu, kan baru-baru ni kita ada dialog di Perlis. Saya salah seorang mewakili ARG, ya, Ahli Sunnah wa Jamaah Research Group, berdepan dengan wakil QUIPS, College Universiti Islam Perlis, iaitu Ustaz Salman Ali, jurulatih debat di Qatar, ya.
Jadi ARG di satu pihak, Salman Ali ataupun Quds di satu pihak yang lain. Okey, selesai dialog. Sekarang ini komen ya. Setelah kita terangkan, dia tak faham apa yang dia buat. Kata dia, pada ARG tiada masalah kalau ada makhluk lain yang ambil atau rampas hak pemeliharaan rububiyah Allah, mengawal, menguasai alam. Tengok dia kata apa ya? Sungguh ARG itu dah jelas sebuah pertubuhan kafir. Dia kafir kan? Dari pengerusi, penasihat sampai ahli biasa, semuanya beriktikad kufur. Padahal dia tak faham. Kita tentang tasarruf al-awliya, bila diceritakan wali boleh buat begini, wali boleh buat begitu, dia kata ni tak mungkin. Tapi dalam masa yang sama, tidakkah dia juga menerima bahawa ada di sana tasarruful malaikah? Malaikat ada yang jaga rezeki, jaga hujan, ada yang malaikat yang cabut nyawa. Malaikat Tuhan ke makhluk? Ia makhluk. Kalau kita boleh terima tasarruful malaikah tidak syirik, kenapa tasarruful awliya jadi syirik? Sama-sama tasarruf. Sama-sama melakukan sesuatu di alam ini. Cuma bezanya malaikat makhluk yang gaib. Kita tak nampaklah malaikat cabut nyawa. Ya. Tapi kita semua yakin, beriman bahawa ada sana Israel, malaikat maut kita kata, yang mencabut nyawa. Padahal hakikat yang mematikan adalah Allah. Yuhyi wa yumit, kita selalu sebut. Dan lepas sembahyang kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu. Allah yang mematikan. Kenapa kita kata malaikat pula yang mematikan? Itu kena faham. Allah mematikan itu hakikat. Malaikat mematikan itu asbab. Itu wazifah, itu tugas. Bukan berarti Allah menugaskan malaikat makanya Allah lemah, tidak. Dan bukan berarti oleh itu malaikat merampas hak pembadaran Allah Ta'ala. Ini percakapan orang jahil. Tapi jahil dia tak segan-silu mengkafirkan orang. Itu yang bahaya. Ada orang cakap, mana ada Ustaz, bahaya. Dah lama orang buat senarai, tokoh-tokoh ni tak ada pun lagi yang terbukti. Memanglah. Sebab dia orang ni adalah preachers, pendakwah. Dia yang tanamkan benih-benih takfir ni. Yang akan buat kerja-kerja mengkafirkan ni orang-orang bawahan ni. Dan ada sebahagian, waliyazubillah, mungkin akan pergi kepada peringkat melaksanakan. Oleh kerana kafir halal darah. Boleh dibunuh. Saya berkenalan dengan satu orang di Johor. Dia mantan Wahabi. Bukan Wahabi biasa-biasa yang dia itu bid'ah ini bid'ah, bukan. Dia guru dia yang pergi buat bom di Bali tu. Itu guru dia. Memang masa tu dia anggap orang Islam lain ni kafir. Kerajaan ni tagut. Dia berubah bila ayah dia hantar dia mengaji agama di sebuah pondok di Kelantan, kalau tak silap saya. Tapi masa tu memang dia anggap orang-orang ni halal darah. Sebab di brainwash macam itu. Orang ini adalah musyrikun. Kenapa? Kerana minta tolong dengan wali. Kamu minta tolong dengan orang-orang fasik pun boleh. Itu tak apa Ustaz, sebab dia masih hidup. Masalahnya ni wali ni dah mati. Habis apa beza yang hidup dengan yang mati? Tak akan sama-sama makhluk. Yang hidup boleh tolong kan? Yang mati tak boleh tolong. Yang hidup boleh tolong, pertama tak semua. Tak semua yang hidup boleh tolong. Yang kedua, kalau kamu kata yang hidup boleh tolong itu hakikatan am sababan. Boleh tolong secara hakikat atau secara asbab. Kalau kamu jawab hakikatan, itulah syirik. Itu akidah qadariyah. Ada lain daripada Allah yang mampu melakukan taksir, memberi kesan. Itu tak boleh. Kalau kamu katakan sababan, sama juga orang mati boleh menjadi sebab kepada kebaikan. Kenapa kamu menjadi begitu ekstrim dalam memahami sikap kita orang Islam? Mati bukan satu penghabisan. Mati adalah satu perpindahan daripada satu alam, iaitu alam dunia, ke alam yang lain, iaitu alam barzakh, alam roh. Maka alam roh ada ceritanya tersendiri. Ya, para nabi telah wafat.
Tetapi ketika Nabi kita Muhammad SAW Isra' Mi'raj, melihat Nabi-Nabi yang telah wafat, satu persatu langit yang dinaiki itu melihat para Nabi, bahkan menjadi imam kepada para Nabi, sedangkan mereka telah wafat. Jadi ini satu bentuk pemikiran yang in a way adalah materialistik, seolah-olah bila mati end of story. Wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Hanya kan tak adalah kehidupan melainkan hidup dunia ni saja. Dah mati dah tak ada cerita lagi. Bukan begitu. Jadi di sisi kita, para wali makhluk. Bila para wali melakukan sesuatu, sama seperti makhluk lain melakukan sesuatu, bukan merampas kuasa Allah. Adakah bila kita kata kita kenyang dengan makan nasi, maka nasi telah merampas kuasa Allah? Kerana yang mengenyangkan hakikat adalah Allah. Adakah bila kita kata satu orang doktor yang pandai telah menyembuhkan penyakit kita, maka doktor telah merampas ketuhanan Allah? Kerana yang menyembuh adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dalam Al-Quran, apabila aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Bukan. Bila kita nisbahkan menyembuhkan kepada doktor, itu adalah sababan, bukan hakikatan, ya. Maaf ya, dalam live akan nampak macam minum tangan kiri. Dia terbalik, mirror image. Sebab pernah orang komplain, apa ustaz tak ikut sunnah, kata dia. Sunnah minum tangan kanan, ialah minum tangan kanan. Tapi tak boleh nak adjust lah, live tu kan dia mirror image. Baik. Jadi ini akidah kita. Hatta Nabi SAW bukan memberi dengan diri baginda sendiri, tidak. Bukan mendatangkan manfaat dengan diri baginda sendiri, tidak. Bukan memberi pertolongan dengan diri baginda sendiri, tidak. Tapi billahi subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ya ni, kata ni. Ada komen. Orang lain pula. Ya, yang tadi itu nama Akmal, yang ni nama Hanif. Ya, Hanif pula. Bagus nama Hanif. Akmal pun bagus. Ya. Akmal maknanya yang paling sempurna. Hanif, ya, hunafa, ikhlas, suci. Dia cakap apa? Saya dah cakap, mereka ni akidah sesat kufar. Kufar ni jamak pada kafir lah. Kafirun boleh, kufar juga plural. Kata dia, semuanya tidak mustahil dengan izin Allah. Yang ni gagal faham lagi. Kan kita kata tak mustahil. Benda ni harus akli, harus. Ya, wali tu boleh buat macam ni, macam ni. Dan memang sabit dalam Al-Quran. Yang bawa singgah sana Balqis kepada Nabi Sulaiman itu kan bukan jin, bukan malaikat, manusia, orang soleh, sekelip mata. Kalau kamu tak faham beza antara hukum adat, hukum akal dan hukum syarak, kamu jadi confused. Hukum adat yang mustahil, tempat jauh, sekelip mata boleh pindah tu mustahil. Mustahil apa? Mustahil adat. Akal ya tidak mustahil. Bahkan satu benda yang dulunya mustahil adat sudah tidak mustahil. Mustahil adat, satu orang daripada Malaysia ke Mekah 8 jam, 9 jam mustahil. Dulu, adat dulu. Kebiasaan dahulu mustahil. Sebab tidak ada semua kita sekarang kapal terbang dan sebagainya. Sekarang sudah tidak mustahil adat pun. Biasalah orang pergi Mekah 8 jam, 9 jam. Kalau direct flight. Biasa kan? Jadi dia gagal faham beza antara mustahil adat, iaitu experimental impossibility, dengan mustahil akal. Okay? Bila dia kata, kononnya semua tidak mustahil dengan izin Allah. Tidak. Ada benda yang mustahil keluar daripada kudrah iradah Allah Ta'ala. Contoh ya, orang yang nak perangkap orang Islam, dia kata, adakah Allah Maha Berkuasa? Pasti kita orang Islam jawab, ya, Allah Maha Berkuasa. Adakah Allah Ta'ala berkuasa melakukan segala sesuatu? Ya, secara umum kita jawab, ya lah. Ya, kita manusia terbatas, Allah tidak. Adakah Allah Ta'ala Maha Berkehendak? Ya, kita jawab, ya, Allah tak terpaksa. Beza dengan kita. Kita kadang nak lain, tapi tak mampu, so kita terpaksa terima je lah. Itu kita. Allah tak mungkin begitu. Lalu dia nak perangkap, dia tanya, kamu kata Allah Maha Berkehendak dan Maha Berkuasa. Ya, apa yang Allah nak jadi. Kalau Allah berkehendak untuk melahirkan anak, adakah Allah berkuasa melahirkan anak?
Jadi sebab itu kita kata kena belajar juga tauhid sifat 20 tu. Kalau tak semua orang belajar secara mendalam, sekurangnya dalam satu negeri, satu kampung adalah orang yang mengaji mendalam supaya syubhat macam ni boleh ditolak. Jawabnya mudah. Ya. Tidak termasuk dalam skop kudrah iradah. Kerana skop kudrah iradah hanya dengan yang mungkin, yang boleh berlaku secara akal. Adapun Tuhan beranak mustahil. Tuhan lebih dari satu mustahil. Kalau Tuhan beranak, ya anak Tuhan itu Tuhan lah. Tuhan lebih dari satu itu mustahil. Dalam Quran dah sebut, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa dua-dua langit dan bumi ni. Dan Tuhan ni nak buat macam ni, Tuhan ni nak buat macam lain. Tuhan kan maha berkuasa. Maka kuasa Tuhan yang mana akan berlaku? Tuhan kan maha berkehendak. Maka kehendak Tuhan yang mana? Maka lebih pada satu Tuhan tu mustahil. Bila mustahil, bukan semua benda tidak mustahil. Yang kita kata tidak mustahil dari segi akal itu hanya yang jaiz, yang mungkin. Ya, wali buat macam ni mungkin. Wali jadi Tuhan itu mustahil. Nah, jadi dia tak faham. Bagi mereka tak mustahil ada seorang makhluk yang ada semua kuasa Allah atas izin Allah. Apa maksud dia semua kuasa Allah? Kuasa kita ni walaupun sedikit, Allah yang beri. Kadang Allah tarik, tengok na'udzubillah ya. Kita boleh bercakap, kita boleh berjalan, biasa. We take these things for granted. Apa masalah nak berjalan, nak bercakap, biasa. Tapi tengok orang yang kena stroke, ada yang tak boleh bercakap, ada yang tak boleh berjalan. Kenapa? Ya Allah yang tarik. Dari segi saintifik kita boleh cakap lah ya. Salur darahnya tu sumbat lah, pecah lah, rosak lah, efek dia punya pergerakan itu saintifik lah. Hakikatnya apa? Ya Allah tarik balik. Bahkan ilmu kita juga banyak yang kita lupa, Allah tarik semula. Jadi kalau kamu melihat, memang Allah yang beri. Bukan berarti kamu itu mengambil kuasa Tuhan. Bila malaikat maut mencabut nyawa, bukan berarti malaikat maut sudah jadi Tuhan. Bila Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, itu dari segi adat yang mustahil. Dah mati, ya mati. Biasanya dah tak hidup. Bagilah doktor macam mana, dah tak hidup kalau dah mati. Maka menghidupkan orang mati itu mustahil, adat. Maknanya dari segi cause and effect, experimental observation, mustahil. Tapi tidak mustahil akli. Yang ni yang mereka tak boleh terima ni. Mereka kata bila kita terima benda ini sebagai jaiz, karamah dan sebagainya, seolah-olah kita mengatakan orang tu boleh ambil semua kuasa Allah. Tak samalah. Allah yang izinkan satu orang hidupkan orang yang mati, tapi ramai orang lain tak akan mampu. Dalam Quran pun sebut, Nabi Isa AS menghidupkan orang mati biiznillah. Diulang berkali-kali, biiznillah. Supaya tidak ada keliru antara menghidupkan oleh Nabi Isa AS dengan menghidupkan orang mati oleh Allah Ta'ala tak sama. Gagal faham lagi, minda celaru. Mereka juga berkeyakinan tidak syirik jika masih percaya hanya Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Ya betul. Kalau kamu minta tolong dengan makhluk yang hidup juga syirik. Kalau kamu meyakini makhluk yang beri manfaat. Saya dah pernah sebut ya. Satu orang cakap, doktor telah sembuhkan penyakit saya. Ya, doktor yang mahir tu, yang pandai tu, dia telah sembuhkan penyakit saya. Syirik atau tidak? Bergantung. Kalau dia sebut itu sebagai sebab sahaja, dia pun yakin Allah yang sembuhkan penyakit dia, dia tak syirik. Tapi kalau memang dia kata, mana pula Allah sembuhkan penyakit saya? Saya sakit ni dah 5 tahun, berdoa hari-hari, tak pernah pun Allah sembuhkan. Saya berobat seminggu je kan doktor terus baik. Ya doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Itu syirik. Tak ada masalah doktor hidup atau doktor mati. Ya. Doktor hidup pun syirik kalau dia beriktikad bahawa makhluk memberi manfaat dan mudarat secara hakikat. Syirik. Jadi, ya ini betul. Memang kita yakin begitu. Ini dia dah iftirak. Dia telah reka cerita palsu. Mereka boleh menyembah berhala atau menyembah Buddha jika masih menganggap hanya Allah yang memberi kesan, bukan makhluk. Mana ada orang Islam pegang macam itu? Boleh sembah berhala, boleh sembah malaikat, kita kata tak boleh sembah. Ustaz, boleh tak saya sembah malaikat? Kan malaikat bagus, tak buat dosa. Ya.
beribadah sentiasa taat kepada Allah, saya nak sembah malaikat. Jawabnya tak boleh, haram, syirik. Boleh tak saya nak sembah Nabi? Nabi kan insan yang mulia, maksum, ya. Dan saya nak sembah Nabi. Jawabnya tak boleh. Jangan kamu kata nak sembah berhala. Batu, kayu yang dibentuk-bentuk kamu nak sembah, jangan kena yang macam itu. Bahkan makhluk yang mulia seperti malaikat dan Nabi pun kalau ceritanya sembah, hukumnya haram dan syirik. Kenapa kamu reka cerita ni? Kononnya boleh sembah berhala asalkan yakin bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Mana ada macam itu? Orang bila dia sembah sesuatu, berarti dia yakin yang dia sembah itulah yang memberi manfaat dan mudarat. Sebab itu dalam surah Hud Allah merakamkan iktikad orang-orang musyrik tentang berhala mereka. Apa? Dia sembah tu saja-saja? Tidak. Dia kata apa? Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa wahai Hud, iaitu cuma nak katanya kamu ini telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Mana dalam iktikad orang musyrik, berhala boleh mendatangkan penyakit, boleh menyembuhkan penyakit, boleh bagi rezeki dan sebagainya, maka disembah. Mereka cuba nak samakan, samalah kamu minta tolong dengan wali. Tak sama, minta tolong dengan sembah tu tak sama. Kalau kamu berkeyakinan minta tolong dengan orang matilah misalnya, ya? Itu yang menjadi titik pertikaian, adalah syirik. Maka kamu kembali kepada takrif syirik, iaitu menuhankan selain daripada Allah. Beriktikad lain pada Allah juga Tuhan, itu adalah syirik. Maka kalau meminta tolong kepada orang mati adalah syirik, berarti meminta tolong itu adalah menuhankan orang mati. Baru jadi syirik. Kalau tak, tidak syirik. Baik. Kalau minta tolong kepada orang mati adalah menuhankan orang mati, tidakkah minta tolong kepada orang hidup sepatutnya menuhankan orang hidup? Tak, minta tolong itu adalah menuhankan. Adakah boleh menuhankan orang hidup? Ya, tak boleh. Lain daripada Allah tidak boleh dituhankan. Hidup atau mati sama saja. Jadi ini contoh, ya, kecelaruan minda mereka yang gagal faham, lalu dengan senang hati mereka mengkafirkan orang lain dan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak betul. Sebab itulah almarhum As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala itu memberi penerangan demi penerangan, bahkan ada kalanya ke peringkat memuji, ya, tokoh-tokoh yang diidolakan oleh golongan yang keliru ini dengan harapan moga-moga dengan pujian itu mereka lebih lembut hati untuk menerima dakwah dan nasihat. Cuba lihat. Fa iza sturisa bihi aw istu'ina aw tuliba fa inna ma yutawajjahu ila al-maula jalla sya'nuhu subhanahu wa ta'ala. Maka apabila baginda diminta tolong atau diminta sesuatu, hanya saja hakikatnya permintaan itu ditujukan kepada Allah, kerana makhluk tidak boleh memberi apa-apa. Lalu baginda itu juga menuntut dan berdoa dan meminta syafaat dan diberikan syafaat. Dan tidaklah baginda SAW itu pernah berkata kepada sahabat yang minta tolong, la tatlubu minni syai'a wa la tas'aluni wa la tashku halakum ilayya bal tawajjahu ila Allahi was'aluhu. Bila para sahabat pergi kepada Nabi SAW minta tolong itu dan minta tolong ini, tidak pernah pun baginda berkata kepada mereka, jangan minta tolong kepada saya, jangan mengadu hal kamu kepada saya, hendaklah kamu meminta kepada Allah semata-mata. Tidak sampai begitu Nabi SAW mengajar kepada sahabat. Ada masa baginda ajar hakikat tauhid, baginda tekankan minta tolong dengan Allah. Ada masa baginda berinteraksi dengan asbab, baginda menolong dan meminta pertolongan. Tak ada masalah. Fababuhu maftuhun wa huwa qaribun mujib. Pintunya, yakni pintu penerimaan daripada Allah itu sentiasa terbuka. Hakikatnya Allah itu hampir dan memperkenankan. La yahtaju ila ahadin. Allah tidak berhajat kepada satu orang pun. Wa laisa bainahu wa baina khalqihi hijabun wala bawwabun. Tidak ada antara Allah dan makhluknya itu hijab penutup dan juga tukang jaga pintu, tidak ada. Setiap orang boleh memohon direct kepada Allah dan boleh juga memohon kepada makhluk atas dasar asbab. Menyembah hanya pada Allah. Minta pertolongan
hakikatnya kepada Allah. Kepada makhluk boleh tak minta tolong? Ya boleh. Tapi kena ingat, makhluk sebenarnya tak boleh bagi apa-apa. Begitu. Jangan disangka tawassul dan istighosah ini berarti kita tak boleh minta dengan Allah, tidak. Lalu di sini almarhum Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah taala cuba membuka minda mereka menjauhi syirik dan sebagainya ini dengan memuji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, sebab Syekh Abdul Wahhab ni ada riwayat yang bercanggah. Statement dia tu kontradiktori. Dalam kitab dia tulis lain, dalam dakwaan lain dia cakap lain pula. Tapi orang yang nak berdakwah dia ambil yang positif tu. Kalam Syekh Abdul Wahhab yang bagus tu yang dia ambil dan dia highlight kepada pengikut-pengikut beliau, seolahnya mesejnya, tengok tokoh yang kamu idola pun pernah cakap macam ini. Kenapa kamu sekarang ekstrim? Tokoh yang kamu idola pun cakap lain. Jadi beliau pilih kalam yang positif dan dihidangkan. Wali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mauqifun azimun wa ra'yun hakimun fi hadzal bab. Tengok beliau memuji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau mempunyai satu pendirian yang hebat dan satu pandangan yang bijaksana dalam perkara ini. Wa khususan bin nisbati li ba'di alfazil mustahirati 'ala al-alsinah, dan secara khusus berkenaan dengan sebahagian lafaz yang masyhur di atas lidah-lidah manusia. Walati za'amma man yad'i himayat at-tauhid wal ghayrata 'alaihi annaha syirkun. Yang mana kalimah yang selalu diucap oleh manusia ini dituduh oleh orang yang mendakwa kononnya mereka ini nak mempertahankan tauhid, mereka tuduh kalimah itu sebagai syirik. Wa anna qailaha musyrikun, dan siapa yang bercakap begitu mereka kata sudah jadi orang musyrik. Jadi terus dibawa kalam Syekh Abdul Wahhab, wa huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin yaqulu kalimatahu sadidata bihikmatihi ar-rasyidati allati bisababiha intasharat da'watuhu bainal anam. Dia puji Syekh Abdul Wahhab. Yang tak faham dia ambil tang tu lah. Ada apa Ustaz tolak Wahabi? Ni, Syekh Muhammad Al-Arabi Maliki pun puji tokoh Wahabi ni. Tokoh pengasas Wahabi dia puji. Bukan dia puji sebab nak suruh kamu ikut fahaman yang ekstrim. Supaya kamu itu membuka mata bahawa tokoh kamu juga pernah berkata sesuatu yang betul dalam isu ini. Istami' ila qawlihi. Cuba kamu dengar perkataan beliau. Idza tabayyana hadza, ini dia petik kalam Syekh Abdul Wahhab, apabila jelas perkara ini, fal masailul lati syanna'a biha minha ma huwa minal buhtaniz zahir. Jadi dia kata ada masalah-masalah yang orang kata aku cakap benda-benda yang tak betul ni, itu adalah penipuan. Dia sendiri tak mengaku. Syekh Abdul Wahhab tak mengaku dia cakap benda-benda macam itu. Wa hiya qauluhu inni mubtilun kutubal mazahib, iaitu dakwaan yang palsu ni adalah mendakwa kononnya saya, iaitu Syekh Abdul Wahhab, membatalkan kitab-kitab mazhab. Jadi orang yang ikut mazhab Syekh Abdul Wahhab, yang mana cenderung kepada nak tolak mazhab, bila dia dengar kalam macam ni, dia akan fikir dua kali. Muhammad Abdul Wahhab pun tak mengaku membatalkan mazhab, kenapa aku kata nak ikut mazhab? Itu tujuan dakwah tu. Itu tujuan dia bawa kalam Syekh Abdul Wahhab ni. Wa qaluhu inni aqulu innan nasa min sittati sanatin laisu ala syai'in, dan kononnya aku mendakwa manusia sejak 600 tahun tidak berada atas agama. Laisu ala syai'in ini maksudnya tak berada atas sesuatu, tidak berada di atas agama yang benar. Itu tak betul kata dia. Tapi ada pengikut dia yang kata begitu. Kata dia sejenak sebelum kebangkitan Syekh Abdul Wahhab, manusia ini majoriti berada atas kesyirikan. Jadi kalam ni boleh membatalkan sangkaan sebahagian daripada pengikut beliau. Soal dia cakap ni kontradiktori, itu soal nombor 2. Tapi kita ambil sesuatu kalam daripada dia, kalam yang betul, yang mana itu boleh membantu membuka fikiran sebahagian, kalau tidak semualah. Ini ada ijtihad, dan saya mengaku saya boleh berijtihad. Tidak, kata dia. Kalau tokoh kamu pun tak berani nak aku ijtihad, ya, kamu yang baru pergi kursus takhrij hadis 3 kali dah jadi mujtahid. Takkan kot. Kalau boleh fikirlah. Wa qaluhu inni kharijun anit taqlid, dan dakwaan kononnya saya dah tak mahu taklid kepada ulama, itu juga tak betul kata dia. Wa qaluhu inni aqulu inna ikhtilafal ulama nikmah, dan kononnya saya mendakwa bila ulama khilaf itu adalah satu bala.
Itu juga tak betul, kata dia. Wa qauluhu inni ukaffiru man tawassala bis solihin. Dan dakwaan kononnya saya mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang soleh, itu pun tak betul. Jadi kalau kamu ikut pada Muhammad bin Abdul Wahhab, kamu kena fikirlah balik. Kalau kamu mengkafirkan orang tawasul, tak sama dengan apa yang beliau sebut. Wa qauluhu inni ukaffirul Busairi liqaulihi ya akramal khalqi. Dan dakwaan kononnya saya itu mengkafirkan Imam Al-Busairi kerana dia menyebut wahai yang semulia-mulia makhluk. Itu juga tak betul, kata dia. Wa qaluhu inni aku law aqdiru ala hadmi hajratul rasul la hadamtuha. Dan dakwaan bahawa aku mengatakan kalau aku boleh meruntuhkan hujratul rasul, nescaya aku akan runtuhkan. Itu pun tak betul, kata dia. Walau aqdiru ala ka'bati la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashab. Dan kalau aku mampu untuk melakukan sesuatu kepada Kaabah, aku akan gantikan, ya. Mizab ni saya akan cek dia makna dia ni apa. Sebahagian daripada Kaabah ni gantikan dengan kayu dan seterusnya. Kata dia itu tidak betul. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau, ini adalah pendustaan yang jelas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika. Kama naqaradu binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.